Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad din kullih faja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi'ar rahmati war ridwani tafjira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada pula yang dapat mengangkat kemudaratan melainkan Engkau, dan tiadalah daya dan upaya melainkan dengan seizinmu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa dari hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu. InsyaAllah sesuai dan elok untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaAllah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan izin, limpah kurnia dan rahmat dan kasihan belasnya kepada kita semua telah berkenan untuk memanjangkan usia kita ke suatu tempoh masa yang telah ditentukannya, guna untuk memberi ruang dan peluang, kesempatan untuk kita memperelokkan dan mempertingkatkan usaha atas kesempurnaan iman dan amal kita untuk menjadikan bekal balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala untuk suatu hari yang tiada kesudahannya buat selama-lamanya. Dan alhamdulillah juga, segala puji bagi Allah yang masih lagi di pagi yang berbahagia ini memberikan kita kesempatan untuk menempatkan kita dalam satu majlis perkongsian ilmu, iaitu sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-58 di pagi yang berbahagia ini, insyaAllah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Terbitan Karya Bestari dan edarannya oleh grup buku Karang Kraft Sendiran Berhad. Manakala cetakannya pula oleh Ultimate Print Sendiran Berhad. Data Perpustakaan Negara Malaysia. Data pengkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yassin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yassin, ISBN 978-967-86-0397-3. 1. Islam Doctrines. 2. Faith Islam. L. Judul 297.2. Untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF, iaitu bagi cetakan kedua tahun 2013.
sebagaimana lazimnya, sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah dalam sesi-sesi terdahulu telah pun dapat kita kongsikan dengan izin Allah. Antara lainnya bab muqaddimah kitab, juga keseluruhan daripada bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman yang merangkumi bab 1 Islam agama yang hak, bab 2 ibadah dalam Islam, bab 3 umat yang terbaik, dan bab 4 rukun iman. Manakala bagi bahagian 2 perkara-perkara yang membatalkan iman pula, alhamdulillah telah pun kita kongsikan keseluruhan daripada bab 5 kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang antara lainnya merangkumi subtopik makna kufur, pembahagian kufur, dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Juga keseluruhan daripada bab 6 syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang antara lainnya meliputi subtopik makna syirik, sejarah syirik, jenis-jenis syirik, dan bahaya syirik. Kita sekarang ini masih lagi berada di bab 7, amalan-amalan syirik, yang merangkumi subtopik berikut, iaitu sihir, ruqyah atau jampi mantra, jampi serapah, tamimah, iaitu tangkal azimat, al-tiyarah, tilik nasib ataupun tenung nasib, syafaat, yakni pertolongan, dan tabarruk, yakni mencari keberkatan. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi sebelum ini telah pun selesai kita kongsikan subtopik sihir, juga subtopik ruqyah, yakni jampi mantra, dan subtopik tamimah, yakni tangkal azimat. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian ke-58 ini akan kita teruskan lagi dengan subtopik yang keempat, iaitu at-tiyarah, iaitu tilik nasib ataupun tenung nasib, yang insya-Allah akan kita kongsikan dalam 2 sesi perkongsian, bermula daripada sesi perkongsian yang pertama di pagi yang berbahagia ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Sadaqallahul azim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook kali yang ke-58 bagi perkongsian bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, bagi sesi perkongsian di pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia sekaliannya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Saba ayat 28. Sadaqallahul azim. Bab 7, amalan syirik. Bab 7, amalan syirik. Sebagaimana dimaklumi,
amalan-amalan syirik itu sebenarnya tersangat banyak. Oleh itu, dirasakan perlu untuk memberi pendedahan sebahagian amalan syirik yang tersebar luas dalam masyarakat. Kerana ramai yang tidak memahami hukumnya, tidak menyedari kesesatannya, dan tidak mengerti tentang akibat buruk amalan tersebut terhadap kesahihan iman seseorang. Amalan syirik ini sebahagiannya boleh menjejaskan tauhid, aqidah, i'tiqad, dan ada juga yang sekadar mencacatkan kesempurnaan tauhid seseorang. Mengapa demikian? Ini kerana ada di antara amalan-amalan tersebut yang digolongkan sebagai syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar, iaitu syirik besar, kufur besar ataupun nifak besar. Dan ada pula yang digolongkan sebagai syirik asghar, kufur asghar atau nifak asghar, iaitu syirik kecil, kufur kecil ataupun nifak kecil. Perlulah diingatkan bahawa jenis-jenis amalan syirik yang pertama boleh merosakkan tauhid, manakala jenis-jenis amalan syirik yang kedua pula mampu merosakkan kesempurnaan tauhid. Di antara jenis-jenis amalan tersebut ialah pertamanya sihir, kedua ruqiyah atau jampi mentera atau jampi serapah, ketiga tamimah iaitu tangkal azimat, keempat at-tiyarah yakni tilik nasib ataupun tenung nasib, kelima syafaat yakni pertolongan, yakni syafaat yang batil, dan yang keenamnya tabarruk yakni mencari keberkatan. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-58 ini, akan kita kongsikan pula subtopik yang ketiga di bawah bab 7 berkaitan dengan amalan-amalan syirik, iaitu at-tiyarah yakni tilik nasib ataupun tenung nasib. At-tiyarah, tilik nasib ataupun tenung nasib. Makna at-tiyarah. Makna at-tiyarah. At-tiyarah atau at-tatayyur pada asalnya diambil dari perkataan tair, yakni burung. Kerana masyarakat Arab jahiliyah selalu menghubungkan rasa pesimis, rasa tidak yakin atau optimis, yakni rasa yakin mereka dengan keadaan burung yang terbang. Caranya, burung dilepaskan lalu mereka melihat ke mana arah ia terbang. Jika burung tersebut terbang ke kanan, mereka akan berasa gembira kerana beranggapan ia adalah petanda baik. Tetapi jika burung tersebut terbang ke kiri, mereka akan merasa sedih kerana ia petanda musibah akan menimpa. Secara ringkasnya, tiyaratun adalah alamatu syu'min. Tiarah itu adalah alamat ataupun tanda sial. Tiarah adalah alamatu syu'min, yakni tiarah adalah alamat ataupun tanda-tanda sial. Adapun menurut istilah agama, at-tiyarah ialah menghubungkan sesuatu yang didengar, dilihat atau dimaklumi dengan bencana atau musibah yang akan menimpa. At-tiyarah ialah menghubungkan sesuatu yang didengar, dilihat atau dimaklumi dengan bencana atau musibah yang akan menimpa. Umpamanya, jika melihat burung terbang ke arah kiri, mendengar ucapan seseorang, engkau akan rugi
serta beranggapan bahawa ada hari-hari, bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu yang boleh membawa sial kepadanya, boleh membawa nasib buruk kepadanya. Rujuk nota akhir nombor 27, iaitu kitab Al-Qawl Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, bahagian 2, halaman 77. Selanjutnya, At-Tiyarah merosakkan Tauhid. At-Tiyarah merosakkan Tauhid. Jika ditinjau dari sudut akidah Islamiyah, maka At-Tiyarah iaitu tenung nasib atau tilik nasib, sebagaimana yang dimaksudkan dalam keterangan di atas, dapat merosakkan tauhid ataupun keimanan ataupun i'tiqad seseorang kerana dua sebab utama. At-Tiyarah mampu merosakkan tauhid atas dua sebab utama. Pertamanya, orang yang meyakini At-Tiyarah telah memutuskan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyandarkan nasibnya kepada selainnya. Orang yang meyakini At-Tiyarah telah memutuskan tawakalnya, penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyandarkan nasibnya pada selainnya, selain Allah Tabaraka wa taala. Sebab yang kedua, orang tersebut telah menggantungkan perkara-perkara tertentu kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak wujud. Umpamanya, apa hubungannya antara burung yang terbang ke arah kiri dengan musibah yang akan menimpa? Jadi, tidak diragukan lagi bahawa At-Tiyarah iaitu keyakinan tentang alamat ataupun tanda-tanda kesialan, ataupun dalam konteks yang lebih luas, tenung nasib ataupun tilik nasib, boleh merosakkan tauhid, keimanan, i'tiqad seseorang kerana ia merupakan ibadah, yakni penyembahan, dan isti'anah, yakni memohon pertolongan. Sedangkan kedua-duanya itu, iaitu ibadah, penyembahan, dan isti'anah, memohon pertolongan itu, kedua-duanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, ya Allah, kami sembah, dan hanya kepada Engkau jugalah kami memohon pertolongan. Dan firman-Nya lagi dalam surah Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia dan bertawakallah hanya kepadanya. Atas dasar itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal dan bergaul, yakni bercampur dengannya juga dalam bulan Syawal. Rujuk nota akhir nombor 28, iaitu hadis riwayat Muslim bab nikah nombor 1423. Atas dasar itulah maka Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal dan bergaul dengannya juga dalam bulan Syawal. Ternyata Aisyah radhiyallahu anhu adalah isteri baginda SAW yang paling dicintainya. Baginda SAW sengaja berbuat demikian, yakni menikahi Aisyah pada bulan Syawal dan menggaulinya dalam bulan Syawal juga, bagi menghapuskan keyakinan masyarakat Arab Jahiliyah bahawa pasangan yang berkahwin pada bulan Syawal pasti tidak akan mengecapi kebahagiaan. Padahal keyakinan ini tidaklah berasas sama sekali. Selanjutnya, bahaya At-Tiyarah. Bahaya At-Tiyarah.
At-tiyarah secara ringkasnya adalah alamatu syu'min, yakni alamat ataupun tanda-tanda kesialan. Kesan negatif yang ditimbulkan oleh at-tiyarah, yakni keyakinan bahawa nasib baik dan nasib sial ditentukan oleh seumpama burung dan seumpamanya, iaitu secara umumnya sebagai tilik nasib ataupun tenung nasib. Kesan negatifnya yang ditimbulkan oleh at-tiyarah ini pada diri seseorang tidak mungkin terlepas daripada dua kemungkinan berikut, iaitu pertama, dia akan menuruti kehendak at-tiyarah tersebut, lalu meninggalkan usaha dan ikhtiar yang sewajarnya. Inilah jenis at-tiyarah yang paling bahaya. Inilah jenis at-tiyarah yang paling bahaya. Kemungkinan kedua, dia akan melanggar kepercayaan at-tiyarah, yakni nasib baik dan nasib sial itu tersebut, tetapi hatinya tetap berasa takut, bimbang dan tidak tenteram kerana merasakan ia bakal memberi kesan buruk kepadanya. At-tiyarah jenis ini lebih ringan kesannya dibandingkan at-tiyarah jenis pertama tadi. Menangkis at-tiyarah. Menangkis at-tiyarah. Kedua-dua kemungkinan tadi tidak diragukan lagi dapat merosakkan tauhid atau keimanan atau i'tiqad seseorang, bahkan mampu memudaratkannya. Oleh itu, jika kita menghadapi suatu at-tiyarah yang menurut kepercayaan boleh mendatangkan perkara yang tidak diinginkan ataupun nasib sial, maka sebaiknya kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, iaitu doa yang telah kita bacakan di awal perkongsian sebentar tadi, iaitu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, la ya'ti bil hasanati illa anta, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan engkau. Wala yadfa'u sayyiati illa anta, dan tiada pula yang dapat mengangkat kejahatan, keburukan, kemudaratan melainkan engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tiadalah daya upaya dan kekuatan melainkan dengan seizinmu. Doa dari hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu. Doa ini sangat sesuai dibaca oleh seseorang yang masih terdapat di dalam hatinya perasaan gerun atau takut terhadap kesan at-tiyarah tersebut, yakni kepercayaan masih terhadap nasib sial masih lagi terkesan di hatinya. Rujuk nota akhir nombor 29, iaitu kitab Fathul Majid oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, halaman 313. Untuk memudahkan kefahaman mengenai kedudukan hukum at-tiyarah, yakni hukum mempercayai nasib sial ditentukan oleh burung dan seumpamanya, ataupun secara umumnya kepercayaan kepada tilik nasib ataupun tenung nasib ini, maka sangatlah baik jika kita memahami satu kaedah sebagai jalan penyelesaiannya. Rujuk nota akhir nombor 30, iaitu kitab Al-Qaul Al-Mufid bahagian 2 halaman 96. Kaedah ini tidaklah khusus bagi at-tiyarah ataupun tenung nasib atau tilik nasib semata-mata, tetapi juga boleh digunakan untuk perkara-perkara lain yang seumpamanya. Sesiapa yang berkeyakinan sesuatu itu sebagai sebab
Padahal tiada ketetapan yang ia adalah sebab, sama ada sebab kauni, yakni tabi'i, atau sebab syar'i, yakni sebab yang ditentukan oleh syarak, maka hukumnya syirik kecil. Ini kerana kita tidak berhak menetapkan sesuatu sebagai sebab, kecuali jika Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikannya sebagai sebab, sama ada sebab kauni, yakni yang bersifat tabi'i, ataupun sebab syar'i, yakni sebab yang telah ditentukan oleh syarak. Adapun sebab syar'i ialah seperti bacaan dan doa. Manakala sebab kauni atau tabi'i pula seperti ubat-ubatan yang telah diuji keberkesanannya. Atau dalam bahasa Arabnya, usul ataupun kaedah tersebut dinyatakan sebagai anna kulla mani' taqada fi syai'in annahu sababun walam yusbit annahu sababun la kaunan wala syar'an fahuwa syirkun asghar li'annahu laisa lana an nasbuta anna hadha sababun illa idza kana Allahu qad ja'alahu sababan kaunan kana au syar'an fasyar'iyyu kal qira'ati wad du'a wal kauniyyu kal adwiyatillati juribba naf'uha. Iaitu setiap orang yang berkeyakinan bahawa sesuatu itu sebagai sebab, padahal tidak ada ketetapan bahawa ianya adalah sebab, sama ada ia sebab kauni, iaitu tabi'i, ataupun sebab syar'i, maka hukumnya adalah syirik kecil, syirik asghar. Kerana kita tidak berhak menetapkan sesuatu sebagai sebab, kecuali jika Allah telah menjadikannya sebagai sebab, sama ada sebab kauni, yakni tabi'i, ataupun sebab syar'i. Adapun sebab syar'i seperti bacaan dan doa, sedangkan sebab kauni ataupun tabi'i itu seperti ubat-ubatan yang telah dicuba kegunaannya dan telah terbukti keberkesanannya. Wallahu a'lam.